Yang Hormat Kota Raja. Terima kasih Tuan Datuk Yang Dipertua dan ahli yang berhormat sekalian. Saya ingin membahaskan rang Undang-Undang Ahli Geologi 2008 ini. Dan pada dasarnya saya menyokong rang undang-undang ini kerana dasarnya semua badan-badan profesional ataupun semua kerjaya yang bertaraf profesional perlu mempunyai satu lembaga untuk menentukan ataupun untuk memberi panduan kepada piawaian atau standard profession itu, dan perlu dipantau dan perlu dikawal kerana tidak semua ahli-ahli yang kita panggil ahli profesional, tidak semua bukan yang mungkin mempunyai etika yang tinggi seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Batu Sadong tadi. Dan kita memang memerlukan ahli-ahli geologi yang bukan sahaja berkepakaran tinggi tetapi perlu mempunyai etika yang tinggi juga. Kalau di bidang perubatan, doktor-doktor perubatan, kita ada satu sumpah yang dipanggil Hippocratic Oath, yang mendahulukan nyawa pesakit, dan kesejahteraan pesakit di atas segala-galanya. Hatta kos dan kos juga tidak menjadi persoalan apabila kita membicarakan mengenai kesejahteraan dan nyawa pesakit. Begitu juga kita harap lembaga geologi ini dapat mengawal keprofesionalan ahli-ahli geologi ini dengan satu piawaian atau standard yang tinggi, dan ahli-ahlinya juga beretika tinggi, kerana kita tahu bahawa kepakaran mereka ini amat diperlukan di dalam pembangunan. Dan apabila kita pembangunan disebut, maka pelabur-pelabur, pengusaha-pengusaha yang mempunyai kuasa beli yang tinggi akan mencari jalan bagaimana untuk mendapat certification ataupun dengan izin untuk mereka mendapat kelulusan. Saya percaya pihak kerajaan yang menggubal rang undang-undang ini telah mendapat input daripada konsultasi dengan Institut Geologi Malaysia, dan seharus dan sewajibnya begitu kerana mereka lebih mengetahui tentang profession mereka. Dan saya merasakan bahawa accountability seorang ahli profesional itu amat penting sekali. Tapi saya tidak tahu di dalam geologi, dan saya pun tak dengar lagi dalam peristiwa Highland Tower Zulu sama ada ahli geologinya ataupun sesiapa saja yang bertanggungjawab meluluskan pembinaan pembangunan di atas bukit itu ataupun tanah tinggi itu juga turut didakwa sebagai satu kesalahan, mungkin tidak jenayah tetapi negligence, seperti apa yang berlaku dalam dunia perubatan. Sekiranya seorang doktor didapati negligent dengan izin, maka mereka boleh diberhentikan ataupun dipotong pendaftaran mereka daripada senarai-senarai doktor itu. Saya hendak memberi satu contoh mengenai accountability. Dalam kawasan saya, ini tidak melibatkan ahli geologi tetapi melibatkan satu lagi profession, iaitu arkitek, para arkitek. Dalam satu kawasan pembangunan rumah pangsa bertingkat, maka baru-baru ini apa yang berlakunya, kami dapat tahu bahawa pipe switch atau pipe najis itu dilalukan di atas tangki air. Maka apabila berlaku pembocoran atas apa sebab pun, maka air najis itu menitis ke dalam tangki air. Jadi apabila dipersoalkan siapakah yang bertanggungjawab meluluskan plan sebegitu, adakah arkitek daripada PBT, ataupun adakah arkitek daripada pemaju, ataupun lain-lain orang yang bertanggungjawab. Sehingga sekarang 8 blok daripada bangunan itu berstruktur begitu, dan tidak ada satu tindakan yang diambil di atas pihak-pihak yang bertanggungjawab. Yang menjadi mangsanya adalah penduduk ataupun penghuni rumah-rumah pangsa itu sebut. Jadi saya harap bahawa satu rang undang-undang ini perlu lebih tegas, iaitu hukuman kepada ahli profesional ataupun ahli geologi
yang meluluskan, yang menandatangankan kelulusan bahawa kawasan itu boleh dibangunkan, sama ada untuk pembangunan, sama ada untuk terowong, sama ada untuk apa sahaja jenis pembangunan, mesti accountable terhadap apa yang dia luluskan. Barulah ada sikap rasa tanggungjawab, kalaupun tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Yang Di-Pertua, mengenai piawaian, di dalam profession perubatan, kita sekarang melangkah ke atas, ke arah untuk dalam jangka panjang untuk memastikan semua pakar-pakar perubatan mengikuti apa yang dikatakan pembelajaran perubatan berterusan atau continuing medical education dengan izin. Maka perkara yang sama patut dikenakan dengan kepakaran dengan ahli geologi juga, kerana kepakaran geologi ni kalau kita tengok di dalam rang undang-undang ni ada 16 sub kepakaran. Ya, 16 sub kepakaran yang menunjukkan bidang ini semakin hari semakin berkembang. Ya, dan sekiranya para ahli geologi yang didaftarkan tidak dipaksa ataupun tidak diperlukan untuk mereka menaikkan taraf keprofesionalan mereka melalui pembelajaran seumur hidup di dalam bidang geologi, maka kita akan juga mengalami satu masa kelak mereka jadi apa kita panggil outdated, ahli geologi yang outdated, serupa juga dengan doktor yang tak praktis, ya, mereka juga akan jadi outdated, ya. Jadi mereka akan keluar daripada golongan pengamal kepada golongan yang tidak tidak mengamalkan bidang geologi itu. Saya harap pelesenan, ya, iaitu pelesenan ini dapat dimasukkan, bab pelesenan sebagai ahli geologi ini dapat ditambah di dalam rang undang-undang ini, kerana kita melihat ke hadapan, ya, bidang ini akan berkembang dan sub kepakarannya juga akan bertambah. Seterusnya Yang Di-Pertua, saya ingin mengatakan bahawa keahlian anggota lembaga ini, dan saya bersetuju dengan rakan-rakan saya tadi, yang ia perlu diperkembangkan. Saya khawatir kerana bidang ini adalah bidang yang amat mempunyai banyak sub-sub kepakarannya, maka 10 orang yang dilantik oleh menteri ini, ya, dan kalau kita tengok di sini dengan detail, bahawa 5 anggota daripada perkhidmatan awam dan 5 anggota pula daripada ahli geologi profesional yang berdaftar, semuanya boleh dicadangkan kepada pihak menteri, tetapi menteri tidak terikat untuk melantik anggota-anggota tersebut. Bagi saya, pihak profesional, ya, Institut Geologi Malaysia dan juga ahli-ahli mereka lebih mengenali di antara satu sama lain siapa yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Saya juga merasakan bahawa ahli-ahli akademik ya patut ada di dalam dalam lembaga ini, kerana ahli-ahli akademik yang tidak menjadi pengamal ahli geologi, maka mereka mungkin hanya membuat kajian, tetapi pengamalan di dalam industri itu mereka kurang. Ya, jadi mereka perlu berada bersama, kerana ilmu inilah yang mereka bawa balik ke universiti untuk mendidik bakal-bakal ahli geologi kita. Yang Muhammad Indra Mahkota bangun, ya, Mak? Ya? Indra Mahkota. Belakang, maaf. Ya, silakan.